sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan ummah mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu, memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADIM ialah sebuah badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Badan dakwah ini terdiri daripada 5 sektor yang berfungsi sebagai penyelaras NGO Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, YADIM yang mempunyai 9 signature program yang tersendiri menjalankan operasinya dengan memfokuskan kepada bidang dakwah, pekadiran, pendidikan, sosial serta kebajikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras YADIM yang pertama, melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada kefahaman moden Malaysia. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. YADIM terus komited dalam menyebar luas dakwah melalui pelbagai platform sama ada secara fizikal, maya atau penulisan dengan menerbitkan karya dakwah termasuklah buku, majalah dan jurnal. Dengan operasi di Ibu Pejabat Putrajaya dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia termasuklah di Sabah dan Sarawak. Hari ini, YADIM terus maju ke hadapan dan mengorak langkah dengan merangka pelbagai kegiatan dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang untuk meneruskan Majlis Bacaan Hadis 40 Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Terengganu. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-7 dan kita akan membaca hadis yang ke-14 yang berkaitan dengan kehormatan darah seorang Muslim. Qala al-muallif rahimahullah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihdath thalath as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu daripada tiga perkara. Orang yang telah berkahwin yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri daripada jemaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara umumnya menggambarkan bahawa Islam membela darah umatnya. Islam tidak membenarkan darah umatnya dibunuh sewenang-wenangnya. Kerana kemuliaan Islam ini sudah termaktub. Tidak semudahnya seseorang itu dibunuh. Apabila dia bergelar Muslim, Allah telah meletakkan hak darah orang Muslim supaya sentiasa terbela. Jadi hadis ini menceritakan kita kepada keadaan yang pertama bahawa la yahillu damu mri'in muslim. Apa maksudnya? La yahillu ni maksudnya tidak halal. Tidak halal apa? Qatlahu. Yahillu dam ini maksud darah ini tidak dibenarkan kita membunuh darah orang Islam yang lain kecuali ada tiga sebab kita dibolehkan. Bukan kita, maksudnya pemimpin ataupun imam, khalifah boleh membunuh seseorang Muslim disebabkan tiga perkara. Apa maksud tiga perkara ni? Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyibu, seseorang itu yang sudah berkahwin dan telah menikmati jima' yang secara halal melalui perkahwinan, kemudian dia melakukan penzinaan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, iaitu bunuh, orang yang membunuh secara sengaja seseorang lelaki yang lain.
Yang ketiga, mereka watariku lidini, mereka yang murtad, meninggalkan agama dengan cara mereka meninggalkan agama, dan al-mufariqul jamaah, dan keluar daripada jemaah. Yang dimaksudkan jemaah di sini ialah jemaah muslimin, iaitu mereka keluar daripada agama Islam. Jadi subhanallah ta'ala, hadis ini menceritakan betapa pentingnya Islam menjaga hak-hak orang Islam. Yang pertama, iaitu apabila disebut di dalam hadis imri'in muslim, ia termasuklah lelaki dan juga perempuan. Maksudnya darah orang lelaki muslim, darah orang perempuan muslim terbela. Kecuali dalam keadaan tiga perkara yang disebut tadi, as-sayyibuz zani, iaitu orang yang sudah berkahwin secara halal, kemudian dia menikmati jima tetapi dia berzina pula dengan orang lain. Kenapa Allah Ta'ala menghalalkan darah orang yang berkahwin, yang sudah menikmati jima? Kerana dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kerana dia sudah mendapat nikmat yang halal melalui persetubuhan yang halal, kemudian mereka melakukan penzinaan yang tidak ada akad nikah, maka disebabkan itu mereka dibenarkan dibunuh. Bagaimana cara bunuh? Cara bunuh orang yang berzina, yang berkahwin ini ialah dengan cara rejam sampai mati. Rejam yang bagaimana? Adakah dibenarkan dengan batu yang kecil ataupun batu yang besar? Rejam yang dibenarkan mengikut syarak Islam ialah dengan batu yang sedang-sedang, yang sederhana, supaya apa? Apa ilahnya digunakan batu yang sederhana? Kenapa tidak menggunakan batu yang besar sahaja, sekali rejam terus mati? Ataupun menggunakan batu yang kecil, rejam sampai dia rasa sakit? Tidak. Syarak menggunakan hujah, menggunakan batu yang sederhana supaya penzina itu dapat merasai kesakitan ke seluruh badannya disebabkan dengan jenayah zina yang dilakukannya tadi. Kenapa? Kenapa syarak suruh dia rasa sakit seluruh badan sebelum mati? Kerana ketika dia melakukan perzinaan, dia merasai nikmat zina seluruh badan dia. Maka Allah Ta'ala ganti nikmat zina dengan azab kesakitan sebelum kematian. Inilah kehebatan syariah Islam yang boleh kita dapat menghayatinya. Semua ilah ataupun sebab-sebab kenapa direjam itu diulas oleh para ulama supaya dia merasai syahwat dia semasa mereka berzina. Seluruh badan dapat merasai syahwat itu, maka apabila dihukum, maka seluruh badan dia juga wajib merasa kesakitan akibat jenayah zina yang mereka lakukan. Inilah keadilan yang disebut oleh Islam. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Mereka yang membunuh orang lain, iaitu dipanggil sebagai hukum qisas, yang membunuh secara sengaja, maka dia hendaklah dibalas dengan hukum bunuh juga kerana jenayah pembunuhan yang dilakukan. Jadi inilah keadilan Islam. Orang yang membunuh kena balas bunuh. Tidak boleh dengan penjara sahaja kerana tidak mendapat keadilan yang disebut oleh Islam. Yang ketiga, wattarik lidinihi al-mufaraqal jamaah. Al-mufariqu lil jamaah. Mereka yang keluar daripada agama Islam, kemudian disambung lagi ayat wa mufaraqu lil jamaah. Mereka yang keluar daripada jemaah, jamaatul muslimin. Ada yang salah anggap penggunaan dalil ini, dia tujukan maksud mufaraqal jamaah ni ialah jemaah-jemaah dakwah yang mereka sertai. Gerakan Islam yang mereka sertai, maka mereka berhujah sesiapa yang keluar daripada gerakan Islam, keluar daripada parti Islam, maka kafir. Ini adalah hujah mereka yang melampau, menyalahgunakan hadis Nabi, sedangkan hadis Nabi ini jelas menyebut tentang mufaraqal jamaah ini. Maksudnya apa? Keluar daripada agama Islam. Bukannya keluar daripada parti Islam ataupun gerakan dakwah Islam. Sebab itu, penyalahgunaan hadis ini merupakan satu jenayah kerana menghalalkan kekafiran kepada Muslim yang lain hanya kerana berbeza parti, hanya kerana berbeza jemaah.
Jadi sifat melampau ini, al-ghulu fid din ini, hendaklah dijauhi. Di dalam Islam ni ada sifat yang kita perlu jauhi. Yang pertama, ekstremis. Yang kedua, melampau. Yang ketiga, keganasan, teroris. Ketiga-tiga ini ada peringkat dia. Peringkat yang pertama, kenapa seseorang itu melampau di dalam mengamalkan Islam? Kerana mereka ada sifat asabiyah. Mereka ada taksub kepada ketua mereka, kepada mas'ul mereka, menyebabkan setiap arahan daripada ketua mereka itu dianggap sebagai wahyu, walaupun sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga berlakunya pembunuhan kerana arahan ketua, contoh yang berlaku IS, ISIS, Islamic State dan sebagainya. Mereka mendapat arahan membunuh manusia, orang kafir yang lain kerana arahan daripada ketua mereka. Sedangkan itu adalah sifat pelampau dan Islam tidak pernah mengajar sifat-sifat ini. Sebab itulah teroris, ghulu, pelampau dan ekstremis ini adalah agenda-agenda yang perlu kita lakukan sentiasa supaya dapat dibasmikan penyakit-penyakit ini. Cara yang paling pertama membasmikan penyakit ini, meninggalkan kumpulan-kumpulan pelampau dan biarkan mereka menjadi lemah dengan sendirinya supaya tidak ada lagi kumpulan-kumpulan pelampau di dalam negara kita ataupun di dalam masyarakat kita. Kerana perbuatan takfiri sesama Muslim ini adalah perbuatan jenayah. Seseorang tidak boleh mengkafirkan orang yang lain sewenang-wenangnya sehingga terzahir kekafirannya. Tidak boleh hanya kerana keluar daripada satu kumpulan dikafirkan, itu adalah perbuatan yang salah, yang dilarang di dalam agama. Tetapi menyedihkan ia berlaku di dalam masyarakat kita bertahun lamanya hanya kerana berbeza parti politik, berbeza fikrah Islam, maka mereka dikafirkan. Jadi di dalam hadis ini al-mufariqu lil jamaah, al-mufariqu lil jamaah, yang dimaksudkan jamaah ini adalah jamaatul muslim keseluruhannya. Jika mereka meninggalkan jamaatul muslimin, mereka murtad, maka mereka dihalalkan darahnya. Itulah yang dimaksudkan dihalalkan darahnya, iaitu mereka boleh dihukum bunuh kerana mereka murtad kecuali mereka bertaubat. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, kita dapat lihat bahawa Islam sangat menitik beratkan kemuliaan darah orang Islam. Orang Islam tidak boleh dibunuh sewenang-wenangnya kerana pembunuhan kepada Muslim yang lain adalah sebesar-besar dosa. A'zamun dzunub ialah kita membunuh orang yang lain tanpa hak. Siapa sahaja yang berhak membunuh Muslim yang lain, iaitu ke atas tiga sebab tadi, tiga jenayah yang dilakukan, dan tidak bolehlah kita sewenang-wenangnya membunuh kecuali pemerintah. Jadi apabila disebut tentang pelaksanaan hukum hudud, dia perlu ada platform yang jelas, hakim yang faqih terhadap syariat Islam, peruntukan yang besar untuk melaksanakan hukum hudud. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita mengisytiharkan ingin melaksanakan hukum hudud tanpa persediaan, tanpa kefahaman yang rapi, kerana ia akan merosakkan jenayah Islam, hukum Islam itu sendiri, fitnah terhadap agama Islam. Jadi tidak boleh kita sewenang-wenangnya mengisytiharkan untuk melaksanakan hukum hudud, sedangkan kefahaman para hakim-hakim tidak cukup. Para hakim-hakim tidak mampu bercakap dalam bahasa Arab. Bagaimana mereka ingin memahami dalil-dalil syariah, tapi hakim-hakim syariah tidak mampu berbahasa Arab. Jadi kemampuan yang dimaksudkan oleh Islam ini kena ada istita'ah dari sudut pemerintah, hakim-hakim, dan para orang yang melakukan hukuman itu orang yang mempunyai kekuatan yang sebenarnya seperti yang dimaksudkan oleh syariat Islam. Jadi agenda-agenda pelaksanaan hukum hudud tidak boleh dijadikan agenda politik kerana ia akan menjadi fitnah terhadap Islam itu sendiri, dan orang yang bukan Islam menyangka Islam ini bermudah-mudah terhadap hukum jenayah, sedangkan hukum jenayah dalam Islam sangat indah jika kita dapat hayatinya. Contohnya, saudara sekalian, contoh hukum zina. Seseorang yang dihukum rejam zina sampai mati, dia tidak boleh dihukumkan sewenang-wenangnya kecuali dengan dua keadaan. Yang pertama, adanya 4 saksi yang adil yang melihat keadaan zina itu, melihat zakah dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan secara langsung, barulah pengakuan 4 orang saksi ini boleh dijadikan hujjah
pezina itu boleh dihukum rejam. Tapi adakah wujud? Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, pada zaman dia tidak pernah berlaku keadaan adanya saksi yang mampu melihat keadaan perzinaan itu. Tidak pernah berlaku hukum syariat melihat perzinaan itu. Nak beritahunya apa? Susahnya kita nak menentukan pelaksanaan hukum zina itu dengan penyaksian, kerana tidak mungkin ia berlaku, walaupun ia boleh berlaku tapi tidak mungkin. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan tidak pernah pada zamannya melihat orang yang menyaksikan saksi 4 orang ini wujud melihat jenayah zina itu berlaku dan rejam itu dilaksanakan. Kecuali dalam keadaan yang kedua, iaitu pengakuan daripada penzina itu sendiri. Dia merasakan insaf dan ia ingin direjam kerana dia rasa dengan dia direjam ini dosanya akan diampun daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kisah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Ma'is ibnu Malik yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengakui bahawa dia seorang pezina dan dia mahu dihukum dengan hukum rejam. Dia datang kepada Nabi kali pertama, innahu zina fa'rid. Sesungguhnya aku ni berzina, dia mengaku kepada Nabi. Nabi tidak dengar, Nabi suruh dia balik. Dia datang kali kedua, dia mengaku dia berzina ke hadapan Nabi, Nabi suruh dia balik. Dia datang kali ketiga, 4 kali dia sebut, aku berzina. Kemudian Nabi tanya, adakah kamu ni gila? Kemudian Nabi pergi mendatangi keluarga Ma'is ini, bertanya adakah dia ada masalah gila. Tidak, dia memang tidak gila. Kemudian Nabi tanya lagi, Nabi suruh seorang lelaki lain menghidu bang Ma'is ini, adakah dia sedang mabuk minum arak. Dia memang tidak mabuk. Setelah disiasat, diselidik, memang benar dia mengakui bahawa dia melakukan zina dalam keadaan dia rela, maka dia dihukum dengan hukum rejam atau hukum zina itu tadi. Jadi nak beritahunya kesukaran untuk melaksanakan hukum syariah ini tidak boleh kita sewenang-wenangnya tanpa mendapat gambaran sebenarnya bagaimana hukum syarak itu dapat dilaksanakan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tanya lagi di dalam pelaksanaan hukum rejam, kenapa mahu rejam sedangkan kita boleh sahaja sembelih ke, pancung sahaja orang yang melakukan perzinaan ini, ataupun kita tembak sahaja sehingga dia mati segera. Kerana sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kita hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhan. Maksudnya dalam penyembelihan haiwan pun kita melakukan ihsan. Jawabnya, ihsan yang disebut oleh Nabi dalam masalah ini ialah seperti mana yang kita cerita tadi, mengikut dengan syariat Allah. Dah Allah kata hendaklah direjam dengan batu, maka kita terima syariat Allah, istilam segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Kerana ada hikmahnya, seperti yang mana yang kita sebut tadi. Hikmah yang pertama, seluruh badannya akan merasa sakit disebabkan perbuatan zinanya, dan orang yang melihat proses rejam itu akan merasa takut untuk melakukan penzinaan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut tentang pembahagian orang kafir ini. Sebab kita cerita tentang kemuliaan darah orang Islam. Adakah orang Muslim, orang bukan Islam boleh dibunuh? Tidak. Bukan itu maksud hadis ni. Kerana di dalam pembahagian fiqhul Islam, orang kafir ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, al-harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Iaitu di dalam peperangan, mereka memerangi umat Islam, berlakunya pembunuhan dan peperangan, itu halal darahnya. Yang kedua, al-ma'ahid. Maksudnya di antara orang kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adanya perjanjian. Sebagai contoh perjanjian Hudaibiyah di antara Quraisy dengan Nabi Muhammad. Maka Quraisy itu tidak boleh diperangi kerana mereka ada perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka yang datang daripada negara perang datang meminta pertolongan untuk diamankan, untuk mendapat keamanan bagi al-musta'min, maka darahnya juga hendaklah dibela. Dan yang ketiga, az-zimmi, mereka yang berada di dalam negara umat Islam dan mereka membayar jizyah ataupun cukai
bagi perlindungan untuk mereka berada di dalam negara tersebut. Ini dipanggil sebagai dalam fiqhul Islam, orang bukan Islam juga tidak boleh dibunuh dengan sewenang-wenangnya kerana adanya pembahagian ini. Malah yang terbaru, apabila kita belajar siasah syar'iyah, apabila dalam sebuah negara yang moden ini, kita dah tak panggil dah mereka ni kafir harbi ke kafir zimmi ke. Kalau sudah tidak ada perperangan lagi di antara Muslim dan bukan Muslim. Jadi apa yang dipanggil istilah yang paling sesuai ialah panggil al-muwatanah, warga negara dan bukan warga negara. Setiap warga negara di antara Muslim dan bukan Muslim, mereka hendaklah mendapat keadilan yang sama, mendapat perundangan yang sama, mendapat hak-hak yang sama oleh pemerintah. Jadi fiqhul muwatanah, fiqh warga negara ini wajib kita pelajari supaya tidak ada golongan-golongan yang mudah menghukum kafir harbi terhadap warga negara yang lain hanya kerana berbeza agama. Tetapi ia berlaku hari ini. Mereka menggunakan fiqh pembahagian orang kafir zimmi dengan harbi, kemudian mereka tujukan kepada mereka warga negara yang bukan Islam di dalam negara. Itu tidak betul. Ini adalah salah satu penyalahgunaan dalil demi memenangkan kumpulan masing-masing. Sedangkan umat Islam dan bukan Islam di dalam sebuah negara yang aman, mereka sama kedudukannya dari sudut hak-hak belanja mereka, keuangan mereka, hak-hak pendidikan mereka hendaklah diberi, hak-hak kesihatan dan sebagainya, semuanya adalah sama. Kerana itulah yang dituntut oleh agama, keadilan, al-adalah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyeru berlaku adil dan berlaku ihsan. Sama ada keadilan itu kepada Muslim ataupun bukan Muslim, wajib ditegakkan keadilan. Jadi golongan-golongan pelampau, ekstremis, ghulu, mereka ini suka sangat menggunakan istilah-istilah harbi kepada orang yang tidak sefahaman dengan mereka hanya kerana perbezaan politik. Ini adalah satu kemungkaran yang kita wajib tegur dan wajib jelaskan kepada mereka supaya tidak berlaku salah faham menyebabkan bukan Islam, non-Muslim jauh dengan Islam hanya kerana istilah-istilah yang disalahgunakan oleh segolongan di kalangan orang Muslim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hadis yang kita baca pada hari ini memberi pencerahan kepada kita tentang kemuliaan darah-darah Muslim, keadilan dan jauh menjauhi maksiat zina. Sekarang ini jenayah zina sangat berleluasa. Di hotel-hotel kita ni diketahui bahawa ada tempoh untuk sewa hotel 1 jam, 2 jam, 3 jam hanya kerana untuk melakukan penzinaan. Na'udzubillah. Kita kena jaga anak-anak kita. Kerana apabila rosak keturunan, maka salah satu daripada maqasid syariah menjaga keturunan, maka rosaklah keturunan kita disebabkan penzinaan tersebut. Anak cucu kita rosak, cucu tidak ada nasab kepada bapaknya. Keturunan yang mulia daripada atas rosak disebabkan oleh penzinaan. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa, ya Allah, sabatkanlah aku di dalam agama dan berilah aku petunjuk supaya apabila kita berlaku rasa syahwat, kita jauh daripada syahwat tersebut dan kita hendaklah menggalakkan perkahwinan. Anak-anak muda hendaklah diajak ataupun disegerakan perkahwinannya apabila sudah dilihat kecenderungannya untuk berkahwin. Jangan dihalang perkahwinan hanya disebabkan ketidakcukupan wang ataupun hantaran yang terlampau tinggi, maka hendaklah kita berpada-pada dalam menetapkan hantaran ataupun mas kahwin supaya apa? Berlakunya perkahwinan yang halal dan akhirnya keturunan kita terjaga daripada zina tadi. Apabila zina, rosak keturunan. Kita nak nasabkan anak kita macam mana? Anaknya hasil zina, macam mana kita nak nasabkan kepada ayah mereka sedangkan ia berlaku penzinaan yang tidak boleh dinasabkan kepada lelaki penzina. Jadi sebab itulah di dalam Islam adanya istitabah, bertaubat. Orang yang telah melakukan irtikabul ma'asi,
mereka yang telah melakukan dosa, mereka yang terlibat dengan dosa, hendaklah segera bertaubat. Mudah-mudahan Allah yang Maha Penerima taubat ini dapat menerima taubat kita dan kita dapat beramal dengan amalan Islam yang sebenar. Kerana apa? Ada orang yang melakukan zina. Apabila dia melakukan zina, nikmat zina tu dia rasa nak lakukan lagi. Jadi sebab itulah adanya hukum jenayah zina. Kerana kehendak untuk berzina ini akan terus berlangsung. Apabila dia merasa kali pertama, dia akan ingin melakukan kali kedua. Dia ingin melakukan kali ketiga. Walaupun konon yang dikatakan aku sudah bertaubat, tetapi nak beritahu kepada kita semua bahawa bahaya zina ni sangat bahaya. Kehendak untuk melakukan zina ni akan berlaku. Sebab itu syariah Islam datang membendung masalah zina ini dengan cara mana? Menghukum. Hukum sebatan bagi mereka yang belum berkahwin, yang belum berjimat dengan cara yang halal, dan hukum rejam bagi mereka as-sayyib, mereka yang pernah berkahwin dan menikmati persetubuhan dengan secara halal. Apabila mereka berzina, mereka dihukum dengan hukum rejam. Kerana apa? Kerana Islam nak jaga keturunan kita. Di antara maqasid syariah, hifzun nasab, menjaga keturunan kita daripada rosak lah. Jadi itulah bahana zina ni sentiasa diulang-ulang supaya kita dapat dijauhi. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam siratul mustaqim, berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita pernah melakukan dosa, hendaklah pastikan kita kena bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Apa maksud sebenar-benar taubat? Yang pertama kita beristighfar, yang kedua kita bertekad tidak akan melakukan lagi dosa-dosa tersebut. Jadi istighfar sahaja tidak cukup tanpa ada azam untuk menjauhi daripada melakukan dosa tersebut. Dan dosa yang paling besar yang menjadi masalah dalam negara kita hari ini adalah dosa berzina. Wa na'udzubillah. Jagalah kita, jagalah anak-anak kita daripada perbuatan ke arah zina. Jaga pergaulan mereka, jaga aurat mereka. Mudah-mudahan semua umat Islam di negara ini terhindar dari jenayah yang besar ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.